Istimewa di MHI 7 April. Negara kini menuju ke fasa peralihan endemik. Sejauh mana relevan fungsi MySejahtera apabila banyak kelonggaran SOP telah mula diberikan? Inspirasi bersama 6 pelajar Malaysia yang berjaya melanjutkan pelajaran ke Universiti Harvard. Siapakah mereka dan bagaimana mereka melakukannya? Hidupkan pagi anda bersama kami di Malaysia hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Hari ini dah 7 April 2022 bersama dengan 5 Ramadan 1443 Hijrah. Mudah-mudahan hari kelima kita berada di bulan Ramadan ini, anda semua dapat menjalani ibadah berpuasa dengan penuh semangat seperti semangatnya kami pagi ini untuk membawakan yang terbaik kepada anda selama 1 jam. Saya Hazrina Kasim. Dan saya Nazraman. Dan kalau kita nampak Hazrina Kasim begitu bersemangat pada pagi ini, pastinya sahurnya begitu hebat pada pagi ini. Dan insya-Allah kita akan membawakan suatu isu yang mungkin membawa kekusaran kepada penduduk atau rakyat Malaysia, iaitu 1 April kita telah pun melangkah ke fasa peralihan endemik. Jadi kebanyakan bertanya, adakah saya masih perlu scan MySejahtera? Rina, kalau perasan tak, kalau kita pergi kedai ke pergi tempat mana-mana ke, ada kita nampak dalam 3 tu mesti ada satu yang macam dia nampak dia lari masuk aja. Jadi adakah MySejahtera masih relevan untuk rakyat Malaysia dalam menangani pandemik COVID-19 ini? Maklumlah, banyak kelonggaran yang sudah pun diberikan. Itulah pertanyaan dan juga persoalan dalam kalangan rakyat Malaysia. Jangan risau, jangan khawatir, kita akan kongsikan perbincangan ini seketika nanti. Di samping itu juga kami nak bawakan ini kisah inspirasi yang bakal menyuntik semangat untuk semua pelajar-pelajar kita yang mempunyai impian untuk belajar ke Universiti Harvard. Bagaimana 6 pelajar ini berjaya untuk menempatkan diri mereka. Kami nak bawakan sekejap lagi kisah inspirasi. Bagaimana boleh kita kongsikan keterujaan 6 pelajar Malaysia ini yang mempunyai pelbagai latar belakang untuk mereka sama-sama kisahkan kepada kita tentang kejayaan mereka menempatkan diri di Harvard University. Ya, Universiti Harvard 386 tahun umurnya ya. Jadi sebelum kita ke wawancara-wawancara yang pastinya akan membawa kesedaran dan inspirasi buat anda semua, kita ke meja media sosial dulu dan kita mulakan dengan statistik jumlah kes baru COVID-19 tarikhnya 6 April 2022 semalam ya, 12,105 kes. Dan ini menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 4,280,591 kes. Biarpun ada pelbagai kelonggaran yang diberikan, apatah lagi dalam suasana kita meraihkan bulan Ramadan ini, pastinya perlu lagi mematuhi SOP-SOP yang sudah pun diwajibkan. Seperti kita lah memakai pelitup muka. Dan ini antara perkara yang perlu kita anggap sebagai satu normalisasi dalam kehidupan kita buat masa ini ya. Tak boleh lari ke mana, SOP tetap dipantau, tetap dijaga. Semuanya untuk keselesaan dan keselamatan rakyat Malaysia. Bercerita tentang keselamatan, kita bawakan suatu lagi cerita yang semestinya membawa kegusaran buat saya yang suka diving ni. 4 penyelamat warga asing masih hilang di perairan Mersing ya. Jadi apa yang kita dapat lihat di sini, kita dapat lihat penyelamat-penyelamat yang masih cuba mencari dan menjumpai 4 diver ini. Jadi satu komen daripada pengarah maritim negeri Johor Laksamana Pertama Maritim Nurul Hizam Zakaria berkata pihaknya menerima maklumat melalui Pusat Penyelarasan Cari Lamat Maritim dan mangsanya silakan. Mangsa ada 4 orang, antaranya warga Britain berusia 14 tahun, 46 tahun, wanita warga Perancis berusia 18 tahun dan juga warga Norway berusia 35 tahun. Setakat jam ini masih belum lagi ditemui. Dan kita mengharapkan ada perkabaran yang gembira, perkabaran yang lebih baik agar penemuan mangsa-mangsa ini dapat kita ketahui mungkin pada hari ini. Memang jarang sekali terjadi ya kalau kita kehilangan bukan 1 tapi 4 penyelam sekaligus. Jadi insya-Allah kita dapat come to the end of the issue dan kita akan bawakannya terkini dan mutakhir di TV3 insya-Allah. Baiklah. Kita juga nak ketahuilah hari ini 7 April sudah tentunya kita meraihkan Hari Kesihatan Sedunia. Dan pastinya bila menyentuh tentang Hari Kesihatan Sedunia ini, kita nak kongsikan tema untuk tahun ini. Planet kita, kesihatan kita ke arah udara, air dan makanan bersih. Jadi sudah pastinya Rina di sini fokus untuk Hari Kesihatan Sedunia buat Malaysia adalah untuk kelestarian
kehidupan kita atau sustainable living. Macam mana kita boleh menyihatkan diri dan juga alam sekitar kita. Kita jaga bersama-sama. Baiklah. Dan pastinya juga kita nak kongsikan ini. Dah tak sabar bersama dengan 6 pelajar Malaysia yang pastinya membawa nama Malaysia ke mercu dunia. Tapi sebelum itu, apa kata kita menjelajah dunia seketika dan kita lihat komuniti-komuniti Muslim di seluruh dunia bagaimana mereka menyambut bulan Ramadan yang mulia ini. Jadi kita dari Istanbul, Turki, dari Hagia Sophia ke Palestin dan insya-Allah ke New York City di USA. Kita saksikan. Silakan. Saban tahun menjelang bulan Ramadan, pastinya umat Islam di seluruh dunia akan mengimarahkannya dengan pelbagai aktiviti kerohanian dan keraian ibadah. Bagi umat Islam di Turki, Ramadan tahun ini amat bermakna kerana solat tarawih disempurnakan buat kali pertama selepas 88 tahun di Masjid Hagia Sophia, Istanbul dan akan diadakan sepanjang bulan Ramadan ini. Sebelum ini, Hagia Sophia adalah sebuah museum. Namun pada Julai 2020, dibuka kembali sebagai masjid untuk beribadat. Tetapi solat tarawih tidak dibenarkan pada ketika itu kerana kekangan pandemik COVID-19. Hampir 1,000 umat Islam berkumpul pada 2 April di Times Square, New York bagi mengadakan aktiviti berbuka puasa dan solat tarawih berjemaah. Menurut penganjur, acara ini julung kalinya diadakan di situ bagi menandakan permulaan bulan Ramadan dan dipromosikan dengan nama tarawih First Time in Times Square. 1,500 bungkusan juadah berbuka diagihkan kepada orang ramai yang hadir. Selain itu, bacaan Al-Quran dan syarahan agama turut diadakan. Kemeriahan sambutan Ramadan di Baitul Maqdis dan Ramallah, Palestin menyaksikan pelbagai dekorasi dan jualan makanan menghiasi jalanan serta deretan kedai di sana. Sejak pandemik 2 tahun lalu, tradisi masyarakat seperti perjumpaan keluarga dan rakan-rakan untuk berbuka puasa adalah dilarang bagi mengekang penularan. Namun Ramadan kali ini lebih istimewa kerana beberapa sekatan telah mula diangkat. Ini dapat dilihat dengan kemeriahan jualan pelbagai jenis makanan seperti kuih muih dan manisan untuk penduduk di sekitarnya. Itulah dia keadaan terutamanya di Hagia Sophia yang selama 88 tahun dan baru saja kali ini menyambut kedatangan ummah untuk beribadah di dalam. Alhamdulillah. Baik, kita nak terus saja bawa pemerhatian anda berkenaan dengan 6 pelajar ini. Seketika nanti kita akan bawakan mereka secara atas talian untuk berkongsi pengalaman yang cukup bermakna ini. Tapi sebelum itu, apa kata kalau kami kongsikan sedikit bingkisan berkenaan dengan 6 pelajar Malaysia yang menempatkan diri mereka di Harvard University. Silakan. Universiti Harvard, sebuah universiti elit yang terletak di Massachusetts, Amerika Syarikat. Universiti ini dianggap antara universiti terbaik di dunia kerana syarat kemasukannya yang ketat demi menjaga kredibiliti menghasilkan siswazah yang berkualiti. Harvard diasaskan sejak tahun 1636. Ini menjadikannya sebagai institusi pendidikan tinggi paling tua di Amerika Syarikat. Ramai pemimpin dan golongan terkenal pernah menamatkan pengajian di sini. Antaranya seperti pemimpin Amerika Syarikat John F. Kennedy, ahli perniagaan Michael Bloomberg dan pengacara TV terkenal Conan O'Brien. Pada tahun ini, Malaysia mencatat sejarah dengan rekod tertinggi bagi kemasukan ke Harvard apabila 6 pelajar terpilih melanjutkan pengajian dalam program Sarjana Muda bagi sesi tamat pengajian 2026. Mereka ialah Choi Tse-Shin dari Johor, Herman Leong Shinyang dan Ishan Shah dari Pulau Pinang, Karisma Michelle Wong dari Sabah, Lee Yi-Jen dari Kuala Lumpur dan Alisa Yap Shin-Yi dari Sarawak. Rata-rata mereka kini sedang melanjutkan pengajian di peringkat A-Level dan matrikulasi. Ke-6 pelajar ini adalah antara 61,220 pemohon dari seluruh dunia dan hanya 3.19% sahaja yang layak. Mereka dijangka melanjutkan pengajian dalam pelbagai bidang seperti astrofizik, biokimia,
ekonomi, sains alam sekitar serta dasar awam, politik dan sosiologi. Tahniah, congratulations diucapkan kepada 6 bakal siswa Universiti Harvard dari Malaysia dan insya-Allah kita akan menyapa 3 daripada mereka pada pagi ini. Jadi kita menjemput ke pentas maya Malaysia hari ini. Congratulations. We like to invite Cui Chi Chin dari SMK Sultan Ismail Johor. Kita ada Lee Yi Jin dari Kuala Lumpur dan juga Elisa Yap Shin Yi dari SMK Green Road Sarawak, making your alma mater proud, dan juga rakyat Malaysia seluruh negara sis. Congratulations. Tahniah buat ketiga-tiganya dan pastinya kami sebagai rakyat Malaysia cukup berbangga dengan kejayaan anda bertiga dan kita kalau boleh nak kongsikanlah kalau kita boleh mulakan dengan Cui Chi Chin terlebih dahulu. Bagaimana agaknya perasaan apabila dapat mengetahui anda terpilih sebagai salah seorang pelajar yang bakal melanjutkan pengajian di Harvard University? Okey, selamat pagi. Terima kasih untuk peluang ini. Ramadan Mubarak semua. Terima kasih. Untuk soalan tadi, memang saya tak boleh percaya langsung lah. Saya ingat masa tu bangun pukul 7 pagi, buka lawang Harvard, nampak perkataan congratulations. Terkejut dah sebab saya tak terjangka langsung saya mendapat peluang untuk diterima masuk ke Harvard ni. So masa tu kan April Fool. So masa tu kan April Fool, saya call keluarga saya pun tak percaya. Ingat saya tengah pegau. Saya baru nak tanya, betul bila awak dapat berita tu 1 April, awak sangka April Fool ataupun tidak ya. Jadi macam mana sambutan daripada ibu bapa dan sebagainya, respon mereka? Mereka sangat gembira lah. Tapi kami semua tak percayalah sebab sebab peluang untuk masuk Harvard ni sangat-sangat susah untuk mendapat dan kami sekeluarga sangat bersyukur saya mendapat peluang ini untuk melanjutkan pelajaran kat US. Jadi tahniah. Kita nak bertanya kepada Cik Lee Yi Jin kita pula ya. And for Lee, Perdana Menteri kita sendiri mengucapkan tahniah daripada seluruh keluarga Malaysia untuk anda, tahniah di atas pencapaian anda. Jadi apakah kriteria yang anda rasa memberikan anda the edge? What gave you an edge? Silakan. Terima kasih. Maafkan saya cakap bahasa Inggeris kerana bahasa Melayu saya tak baik. But certainly very happy and very honoured that even the Prime Minister has congratulated us. I think as for the Harvard definitely looks for different things from different people, and they're just trying to create a well-rounded class of 2026. So I know a lot of people that did amazing things that unfortunately didn't get in, but that doesn't mean that they're not equally as qualified. I think personally for me, I spent a lot of time doing debating and like doing environmental work and community service. So I guess that's what helped me get in. Baik, kita juga nak tanyakan kepada Alisa, bagaimana pula bagi pandangan Alisa melihatkan kepada bukan mudah sebenarnya daripada 61,000 permohonan seluruh dunia, anda salah seorang yang layak untuk ke Universiti Harvard. Apakah mungkin kalau kita nak kongsikanlah sikit pengalaman sewaktu sesi interview dijalankan, apa mungkin perkongsian yang boleh anda kongsikan sebagai pengalaman anda sendiri, Alisa? Saya rasa interview saya memang relax lah kerana interview merupakan seorang alumni iaitu murid lepas Harvard. Sebenarnya mereka daripada Amerika Syarikat tapi mereka itu sedang bekerja di Singapura dan kerana saya sedang bekerja di Singapura pada masa itu mereka memberikan saya interviewer dari Singapura. Saya rasa interview itu memang baik. Kita dapat bercakap tentang pelbagai benda seperti kehidupan di Harvard, apa yang saya ingin belajar, apa pengalamannya semasa di sekolah yang begitu berprestij itu. Dan saya rasa mereka mempunyai peranan yang agak besar dalam
acceptance saya ke dalam universiti itu, kerana mereka dapat memberikan penilaian yang lebih holistik kepada setiap calon yang ingin masuk ke dalam universiti itu. Dan sebab itu saya rasa setiap murid memang perlu mempunyai sedikit kemahiran untuk bercakap orang lain, memulakan conversation dan sebagainya. Baiklah, mungkin saya nak bertanya kepada anda bertiga, adakah anda akan pergi dengan dana sendiri ataupun anda mendapat beasiswa, macam mana? Kita mungkin mulakan dengan Elisa dulu. Sebenarnya saya mendapat financial aid daripada Universiti Harvard tersebut, kerana mereka sebenarnya mempunyai sebuah sistem yang mengira kos yang kamu boleh bayar untuk menghadiri institusi tersebut tanpa mengira kebolehan keluarga anda untuk membayar. Sebagai contoh, anda membuat kurang daripada 75,000 USD setahun, mereka akan memastikan bahawa keluarga anda memang tidak perlu mengeluarkan RM1 langsung. Oh, okey. Bertuah betul. Sangat bertuah ya. Macam mana pula dengan Ijen dan juga Cuy ya? Saya juga apply for financial aid, tapi I haven't received a decision yet because of some technical issues. Yeah. Best of luck. How about you, Cuy? Saya juga ingin memohon financial aid ini, tetapi saya juga berminat untuk memohon beasiswa Bank Negara Malaysia, BNM, kerana hasrat saya ialah balik ke negara untuk berkhidmat. So saya fikir kalau saya ada beasiswa dari negara, itulah boleh membolehkan saya untuk balik ke negara dan berkhidmat dengan pengamalan yang lebih baik. Wah, itu semangat yang kami mahu. Bagus. Sebenarnya untuk memimpin dan juga menjadi role model kepada pelajar-pelajar kita di Malaysia. Dan kita nak tahu jugalah persediaan anda sebelum ke Harvard University. Kalau boleh kita mulakan dengan Cuy dulu. Apa agaknya persediaan yang dilakukan ketika ini? Baju sejuk dah beli? Persediaan, saya masih belum buat apa-apa persediaan untuk College Harvard ni sebab saya baru menerima berita ni kurang daripada 1 minggu lepas. So saya masih tengah digest berita ini. Masih terkejut lagi ya? Jangan terkejut terlalu lama ya. Macam mana pula dengan Elisa, bagaimana? Persiapan Elisa, silakan. Sama dengan Jechin, sebenarnya saya dapat result saya dalam bulan Disember tahun lepas. Jadi saya ada sikit lebih masa, tetapi samalah masih terkejut, masih terharu. Jadi sikit-sikit lah buat sikit persediaan sini sana. Fikir macam mana nak buat like all the documents and everything. Yeah. Okay. I see. Alright. Bagaimana jurusan Elisa? Apakah jurusan yang dipilih oleh Elisa di Universiti Harvard nanti? Tak apa, kita tanya Ijen dulu lah. Ijen, can you hear me? Boleh dengar ya? Apakah jurusan yang diambil Ijen di Universiti Harvard nanti? What course will you be taking? Could you say that? My line cut out. I'm so sorry. Jurusan apa yang akan diambil oleh Ijen di Universiti Harvard nanti? Okay, saya akan belajar economics most likely. Tapi I also have interest in government and environmental sciences. Bagaimana pula dengan Cuy dan juga Elisa? Apakah jurusannya? Sebenarnya saya belum membuat keputusan final untuk jurusan yang saya akan pilih kat College Harvard, tetapi saya berminat untuk menghadiri kelas College Harvard dalam jurusan matematik, sains komputer dan juga astrofisik. Astrophysics? Wow, satu jurusan yang mencabar. Bagaimana pula untuk Elisa? Untuk saya ingin belajar neuroscience serta linguistik. Kalau boleh sama-sama lah. Kerana universiti itu memang membenarkan muridnya untuk
mencampur beberapa bidang. Bagus, holistic learning insya-Allah. Apapun kami ucapkan selamat maju jaya kepada bukan saja anda bertiga ke-6 pelajar Malaysia yang akan ke University Harvard. Mudah-mudahan ini akan menjadi sebagai satu platform yang terbaik, memberi inspirasi kepada remaja-remaja ataupun pelajar-pelajar Malaysia yang lain untuk mengikut jejak langkah anda. Buat yang terbaik, okey? Seluruh keluarga Malaysia memberikan anda sokongan penuh dan padu. Kita lihat di media sosial begitu banyak coretan dan memberikan perangsang untuk anda semua. Jadi cayuk, gambar tek dan sebagainya. Tahniah sekali lagi diucapkan kepada anda berenam ya. Thank you very much. Jaga diri, harumkan nama Malaysia. Terima kasih. Salam Ramadan. Terima kasih. Salam Ramadan kepada anda juga. Bersopan santun adik-adik kita. Di 3 daripada 6 bakal siswa Universiti Harvard yang bakal membanggakan kami Malaysia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ia juga menjadi penyuntik semangatlah kepada adik-adik kita di luar sana yang juga bercita-cita untuk melanjutkan pengajian di Universiti Harvard. Jangan putus asa. Kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini kita akan bawakan topik yang pastinya ramai ternanti-nanti. Masih perlukah MySejahtera? Ada apa dengan MySejahtera? Semuanya dikupaskan selepas ini di MHI. pun tak relevan pun. So kalau relevan memang terbaik kalau macam kita kena COVID ke apa kan, just boleh update kepada dekat kesihatan. Lagipun sekarang pun ada yang tak relevan sebab macam bazir masa lah. Dah lama dah kita guna. Relevan lagi lah. Bagi saya, andai kata kalau kerajaan kata benda tu masih selamat, so saya rasa benda tu boleh selamat lagi lah. Kalau andai kata dia kata tak selamat, so saya rasa benda tak selamat juga lah. Bagi saya perlu kerana MySejahtera boleh buat kita tahu di mana kedudukan orang positif dan kita boleh tahu isu semasa mengenai COVID. Kita ada bukti yang kita ada MySejahtera, yang kita dah ada vaksin, dan dalam vaksin tu yang menunjukkan kita ada vaksin dengan booster pun ada semua apa maklumat apa itulah yang orang kata apa general lah pasal MySejahtera. Rata-rata itulah jawapan daripada mereka yang kita bertanya, adakah MySejahtera masih perlukah kita scan ke sana ke sini, masih perlukah kita letakkan butiran-butiran dan sebagainya. Jadi rata-rata ada yang kata oh masih important, masih penting. Ada yang kata kenapa saya nak buat semua ni. Macam mana? Awak dah scan ke tak scan sekarang ni, Rina? Saya setiap kali ke mana-mana premis ataupun di pejabat sendiri memang masih lagi membuat imbasan kod MySejahtera. Sebab kita dah terbiasa. Itulah kan? Dia dah jadi kebiasaan kan? Dan saya percaya walaupun banyak kelonggaran yang diberikan, biarpun ada yang masih lagi bersetuju, ada juga dalam kalangan rakyat sebenarnya yang merasakan bahawa tidak perlu lagi MySejahtera ini. Ini persoalan yang bakal kita bawakan hari ini bersama dengan tetamu kita, Nas. InsyaAllah kita bakal bersama dengan seorang yang boleh menjawab soalan-soalan kita, insya-Allah, dengan Puan Aiza Azrin Ahmad, Ketua Pegawai Perniagaan yang juga merangkap pemangku Ketua Pegawai Eksekutif MySJ Sdn Bhd, iaitu entiti yang diberikan mandat oleh Kerajaan Malaysia untuk mengendalikan MySejahtera. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nas dengan Rina, apa khabar hari ini? Sihat, alhamdulillah. Kita teruja dapat bersama dengan pemangku Ketua Pegawai Eksekutif kerana pelbagai soalan, pelbagai kegusaran oleh mereka di luar sana. Jadi dari coretan rakyat Malaysia di media sosial, rata-rata ramai juga yang gusar tentang isu. Ada dua perspektif di sini. Nombor satu, kejituan data. Dan kedua adalah isu pemilikan data. Mana data kita akan pergi. Jadi pada 1 April ni Malaysia telah memasuki fasa peralihan endemik, ya Rina. Betul. Dan banyak SOP dilonggarkan, airport pun dah dibuka, rakyat Malaysia lebih bergerak. Ramai yang bertanya, masih perlukah MySejahtera dalam kehidupan seharian? Senang je. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulakan dengan saya rasa kita pergi balik kepada masa bermulanya pandemik COVID ini. Jadi masa kita bermula kat situ,
beberapa syarikat teknologi tempatan dia nak berganding bahu dengan kerajaan. Bukan kata MySG atau MySejahtera saja. Jadi ini bagi saya ada langkah positif daripada syarikat tempatan ya. Nas, teknologi tempatan ni bukan saya daripada agensi Malaysia before yang mana kita tengok pendigitalan. Jadi bila ada anak-anak Malaysia yang memulakan teknologi tempatan untuk menyelamatkan nyawa, saya rasa ini adalah salah satu benda yang Malaysia sepatutnya kita berbangga. Betul. Kita mesti berbangga. Dan Nas juga tengok kan daripada statistik kita banyak menyelamatkan nyawa rakyat Malaysia. Saya sendiri pernah jadi COVID positif. Dan seperti Nas juga sebelum ni single carer. Di mana saya menjaga ibu dan ayah saya 80 dan 82 dan mereka cuma nak ambil booster sebab MySejahtera kata kena ambil booster dan juga Kementerian Kesihatan dan YBKJ kata ambil booster, selamatkan diri. So itulah intent yang pertama berkenaan dengan MySejahtera ini. So jadi bila kita bermula fasa-fasa yang seterusnya, of course kita kata penggunaan tu bertambah. Daripada mula kita ingat mungkin dalam 200,000 penggunaan. Sekarang ni Nas, buat masa ni saya boleh katakan registered yang berdaftar adalah dalam lingkungan 47 juta. 40 juta. Dan active user mungkin dalam 29 juta daripada kami punya statistik. Tapi di mana saya nak tekankan kat sini, penggunaan dia bukan setakat pengesanan kontak rapat. Sebab saya rasa itu yang menjadi kegusaran, keluhan rakyat Malaysia takut di mana Big Brother is watching kan. Dengan MyTrace tu kan. Betul. Tapi Nas, buat masa ni kita tengok dalam dari segi dunia COVID-19 ni tak pergi lagi. Peralihan masih berlaku. Shanghai dah tutup semua. Dan dia punya ada akta yang mengatakan semua perlu diuji untuk COVID-19 sama ada positif atau negatif. Dan kita tengok semalam pun beberapa penerbangan di London terpaksa ditukar jadual disebabkan ground staff dia rata-rata COVID positif. Jadi saya dari sebagai rakyat Malaysia pengguna MySejahtera kan, saya juga mengguna MySejahtera, data saya pun adalah MySejahtera. Jadi saya rasa peralihan endemicity daripada pandemik ni kita perlu, seperti kata Rina tadi, kita perlu in stages. Jadi saya rasa penggunaan dalam endemicity ni masih berteraskan untuk menyelamatkan rakyat Malaysia. Jadi border kita pun dah buka, sempadan dah buka. Nas, semalam kita punya vaccination certificate, vaksin diiktirafkan. Ini adalah saya betul-betul rasa berbangga dengan Kementerian Kesihatan di mana kita dapat pengiktirafan. Nas lepas ni kalau nak pergi Switzerland bolehlah keluar masuk Nas, tak payah risaulah. Rata-rata saya bercerita dengan mereka yang pergi dan balik Eropah. Di Eropah tiada aplikasi macam ni dan mereka dah buka mas ke sana kemari dan kes melambung tinggi, kematian pun agak tinggi. Dan apabila orang Eropah tengok MySejahtera kita, mereka kagum ya. So itu yang membuatkan saya bangga sebagai rakyat Malaysia. Jadi saya nak tekankan sini daripada segi penggunaan. Jadi kita yang teknologi ni pun bukannya kerajaan Malaysia bukan kerajaan yang pertama kita bekerja. Kita pernah bekerja dengan kerajaan Abu Dhabi. Kita kena bekerja dengan kerajaan Dubai. Di mana ini data tu penting sebab data rakyat di luar sana, bukan data rakyat Malaysia saja. Jadi daripada segi kejituan ya Nas, saya nak tekankan di sini. Saya rasa Kementerian Kesihatan, kerajaan dan YBKJ juga dah keluar kepada Dewan Negara, dah bagi penjelasan yang sangat terperinci. Di mana bagi saya keluhan, kegusaran, kita harap rakyat Malaysia akan faham bahawa data itu adalah data Akta 342. Bila dia data ada Akta 342 Nas, Rina, data ni cuma digunakan untuk pandemic management sahaja. Jadi tidak perlu gusar. Tak perlu gusar. Tak perlu risau. Jangan gundah gulana. Jangan gundah gulana. Nanti kalau saya penggunaan yang tak betul, nanti saya pula masuk penjara. Nas kena jumpa saya kat sana. Don't worry. InsyaAllah akan berlaku apa-apa sebut itu. Tapi yang paling penting untuk semua yang tahu di sini nak menjawab soalan-soalan di luar. Jadi kita tahu ada kegusaran, kita tahu ada keluhan, tapi kita juga tahu ada juga
mana-mana pihak yang mensensasikan. Ya, jadi kita perlu tahu ada PDPA. Tapi cakap pasal sensasi ni, saya rasa Rina ada satu soalan. Saya bila Puan Aizah menyentuh tentang PDPA ini, kita juga ketika ini secara atas talian bersama dengan Datuk Haziq Pilih untuk berkongsi dari sudut perundangannya. Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam Rina, khabar? Sihat, Alhamdulillah. Datuk, kita terus nak bawakan berkenaan dengan isu yang kita bincangkan ketika ini. Masih perlukah MySejahtera? Dari segi accessibility, dari segi privasinya, ini yang mengganggu fikiran rakyat Malaysia tentang keselamatan data peribadi mereka. Kalau boleh kita kongsikan tentang Akta 709 ini, Datuk, berkenaan dengan Akta PDPA ini. Silakan. Okey, bagi saya senang aja. Pada pendapat saya, MySejahtera ni masih relevan. Bukan kerana apa. Sebab kita kena fikir seperti yang dikatakan oleh Puan tadi. Memang MySejahtera ni adalah hasil daripada Akta 342. Dan data yang diperolehi oleh kerajaan hanya akan digunakan untuk manfaat mereka yang banyak manfaat dia. Sebab contohnya, ramai yang seperti mana tadi Puan kata ada 47 juta data yang kepunyaan, dan kita dah dapat keyakinan daripada kerajaan sendiri, daripada Puan tadi di kaca TV yang mengatakan bahawa data-data seumpama ni tidak akan disalahgunakan. Kerana data ni adalah perlu, sebab pada ketika tu ramai yang perlukan vaksin dan sebagainya. Bagaimana kita nak menghubungi 47 juta rakyat atau kita yang memerlukan perkara ini. So pada pendapat saya lah saya rasa kalau dah kerajaan sendiri mengatakan data ni tidak akan disalahgunakan, Puan kaca TV telah menyatakan data ni tak disalahgunakan, kita tak perlu takut. Sebab Rina, kalau kita tengok PDPA pun, PDPA ini akan merangkumi mereka yang mempunyai commercial transaction. So, bila kita katakan commercial transaction, Rina, Nazruddin, sekarang kita punya data bank pun ada. Telco ada. Itulah dia. Semua supplier seperti TNB, benda-benda lain semua memerlukan data kita. Now, kalau kita boleh yakin dengan pihak-pihak pembekal perkhidmatan seumpama ni yang data kita selamat, kenapa kita tak boleh yakin bahawa data kita dengan kerajaan selamat? Sebab seperti dikatakan tadi, ini adalah hasil daripada Akta 342 yang mana saya pernah bincangkan dulu di TV3 juga. Sebab Akta 342 ni adalah untuk membendung penularan COVID-19. Tidak ada hak selain daripada itu. So bagi saya lah, secara individu, saya rasa MySejahtera ini masih relevan. Dan adakah Datuk rasa, sebab seperti yang Datuk katakan tadi, kita rakyat Malaysia ni sebenarnya kita kongsikan data di mana sahaja. Dan dari media sosial pun kita, kalau kena scam pun kita lah nombor satu kena scam. Jadi itu yang kita tak faham. Kalau contohnya sekarang, bila kita tengok PDPA ni hanya akan merangkumi commercial transactions lah, sebab saya tak boleh huraikan semua. Tetapi kalau kita yakin, contohnya kita yakin untuk masukkan detail-detail kita dalam app yang seumpama ni, kenapa kita tak yakin dengan apa yang diberikan oleh kerajaan? Itu yang saya tak faham. Sebab data yang biasa dibocorkan, kalau kita tengok hari ada sekali itu 42 juta phone number dikeluarkan public. Banyak data kita. So kalau kita boleh yakin dengan supplier-supplier ni, kenapa kita tak boleh yakin dengan kerajaan? Itu saja persoalan saya ni. Baik. Jadi maksudnya di sini Datuk bersetuju untuk kita perlu masih lagi MySejahtera ini? Untuk saya MySejahtera ini masih perlu. Sebab Rina, sebab kita masih belum keluar daripada pandemik, sekarang kita endemicity. Kita belum keluar, kita masih belum keluar, dan seperti mana dikatakan Puan tadi, memang COVID ni memang wujud. So, contohnya bagi mereka yang umur 60 ke atas, mereka perlukan booster. Mereka perlukan
they have to continue taking the booster. Betul tak, Rina? Betul. So, bagaimana kita nak hubungi mereka kalau bukan dengan MySejahtera? Dan juga tentang sijil vaksin yang diterima di seluruh dunia sekarang ya. Betul. Ini saya nak bagi tahu sebab memang saya pernah ke luar negara menggunakan sijil daripada KKM dan mereka memang memberi iktiraf kepada apa yang dikeluarkan oleh KKM. So, ini juga adalah satu plus point. So saya rasa mungkin ini nasihat saya kepada rakyat Malaysia lah. Jangan terlalu khawatir sebab saya rasa dalam hidup sekarang ni data kita dah memang ada dekat alam maya ni. Tak perlu kita sembunyi. Faham tak? Kita tak boleh sembunyi daripada kenyataan ni. So jangan takut. Baiklah. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Datuk di atas penerangan Datuk ya. Jadi di sini kita nak kembali kepada Puan Aiza. Jadi seperti yang dikatakan YBKJ atau Yang Berhormat Khairy Jamaluddin Menteri Kesihatan Malaysia telah pun mengeluarkan kenyataan ya bahawa data yang besar itu yang dimiliki oleh kerajaan ini dan kerajaan tidak akan meneruskan rundingan dengan MySJ sekiranya isu pemilikan data ini tidak diselesaikan. Jadi daripada MySJ, apakah responnya? Respon saya begini, kita daripada awal memang kita bekerjasama dengan kerajaan. Buat masa ni apa sahaja yang kita bina dalam aplikasi MySejahtera untuk kerajaan adalah untuk pandemic management. Jadi kita akur kepada kerajaan. Jadi tak wujud kegunaan data kepada saya jika dia masih dalam Akta 342. Tapi saya nak sambut apa yang Datuk Haziq cakap tadi. Terima kasih Datuk. Saya rasa kita perlu beramai lagi data ambassador seperti Datuk sebab the way Datuk bercerita dan juga mengupaskan isu-isu data ni is on point. Jadi saya nak bagi juga ketenanganlah kepada rakyat Malaysia. Sebenarnya data ni bukan kita punya. Dan kita akan berpandukan kepada strategi-strategi digital health oleh MOH. Dan kita juga ada berbincang. Kita kata kalau satu hari terpaksa guna pemain industri yang lain, kita akur. Tapi buat masa ni kita memang nak menolong rakyat Malaysia. But Nasrina, untuk rakyat Malaysia supaya tak gusar, data yang kita ada ni sebenarnya kita ada seperti Datuk cakap, kita ada di awan. But semuanya ada di Malaysia, tidak pernah keluar ke mana-mana. Ya, dan data itu juga selepas 30 hari kita arkibkan, is archive, ya. Dan tak ada boleh, in a way kan, saya nak guna perkataan ni secara loosely, secara longgar, demilitarized zone. Maksudnya tak ada public, tiada sesiapa yang boleh pergi ke demilitarized zone of the data ni nak ambil data, nak menggunakan. Dan selepas kita arkibkan selama 30 hari, selepas 90 hari pemadaman. Jadi MySJ tiada rekod rakyat Malaysia ke sana kemari selepas 90 hari. Betul, pemadaman. Tapi kalau dia masuk archive pun kan kita kata dia masuk di militarized zone, kita tak boleh tengok. Ya, jadi pemadaman data dan everything kita buat midnight. Ya, secara waktu tengah malam. Jadi otomasi skrip tanpa human intervention. Jadi Nas, tapi kita pun tahu teknologi ni kadang-kadang sepatutnya menolong, tapi ada juga masa dia ada sedikit ke enhancement yang kita kena buat. Jadi kepada rakyat Malaysia sekarang, saya ni pengguna MySejahtera. Data saya juga ada dalam tu. Jadi apa yang dikatakan kepada Datuk Haziq, dan saya juga memberi ketenangan dan bahawa data itu adalah data kerajaan. Kami akan arkibkan dan pemadaman. Tapi kita dengar keluhan dan kegusaran sebab rakyat Malaysia ni kita perlu jaga. Yang mana yang baik kita ambil dan kita mempertingkatkan. Tapi yang mana yang kita rasa agak mensensasikan, kita minta tolonglah. Kita perlu menyelamatkan nyawa. Jadi itulah tugasan kita sebenarnya di Malaysia hari ini. Kita suluh mana yang gelap begitu. Jadi dengan penerangan yang menyeluruh daripada MySJ Sdn Bhd, Rina rasa lebih selamat insya-Allah lebih tenang kepada anda di luar sana. Janganlah ragu-ragu di mana data anda menghilang. Kalau yang dah biasa dengan Facebook dan Instagram dan sebagainya, mesti anda dah kongsikan sebelum ini ya. Terima kasih Puan Aiza di atas penjelasan yang diberikan untuk seluruh rakyat Malaysia yang menonton ketika ini. Mudah-mudahan bertenang
senang semuanya ya. Dan Datuk Haziq, terima kasih juga memberi kupasan dari sudut perundangan bersama kami hari ini di Malaysia hari ini. Terima kasih. Kita sarankan kepada rakyat Malaysia di luar sana terus menggunakan MySejahtera. Bukan saja sijilnya penting ya, tapi yang pentingnya kita mengetahui data yang terkini supaya data ini digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat di lain hari, insya-Allah. Kita nak berehat seketika, kembali lagi bersama kami di Malaysia hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih kerana masih bersama kami di Malaysia hari ini dan kita teruskan dengan satu topik yang sememangnya menyayat hati. Kita bercerita tentang krisis pelarian terbesar di dunia yang telah pun berlangsung. Kaca peperangan ini berlangsung pada 11 tahun lamanya di Syria ya. Kira-kira 5.9 juta orang memerlukan bantuan dan di sini rakyat Malaysia bersedia untuk menghulurkan bantuan di bulan Ramadan yang mulia ini. Kita bersama dengan Muhammad Luqmanul Hakim Muhammad Rezwan, Pengerusi Pertubuhan Peduli Insan Malaysia. Terima kasih saudara Luqman. Terima kasih kembali atas sambutan. Alhamdulillah, kita tengah puasa ni kita perlahan sikit. Betul. Tapi boleh tak kita nak mengetahui apakah program-program daripada Peduli Insan Malaysia untuk rakyat Syria ini? Okey, baik, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang pelarian Syria ini, terutamanya di utara Syria dan di Lebanon, Peduli Insan sudah lamalah menyantuni mereka. Sebenarnya seperti mana yang disebut tadi, bermula daripada 11 tahun lagi kita telah menyantuni, melihat apa permasalahan mereka dan sebagainya. Dan sempena Ramadan ini, alhamdulillah, melalui kempen Infak Ramadan Syria, kita telah jalankan satu kempen membuka dapur terbesar di Syria, yang mana alhamdulillah insya-Allah dan kita telah mulakan, kita sasarkan setiap hari kita boleh keluarkan sekitar 15,000 juadah makanan untuk keluarga di Syria, selain daripada pack-pack makanan dan bantuan lain yang turut kita akan berikan. Dan kita percaya impak dan semangat Ramadan ini akan turut mereka rasai insya-Allah dengan makanan-makanan yang disediakan insya-Allah. Jadi 15,000 betul. Itu dari segi pertolongan makanan sahaja. Betul. Apakah jenis bantuan-bantuan lain yang akan dibawa oleh Peduli Okey, biasanya kita akan melihat apa sahaja keperluan yang kita muncul ketika itu. Tetapi ketika di bulan Ramadan ini sudah tentu dalam keadaan sejuk telah habis. Tetapi keutamaan yang mereka perlukan adalah tentang bagaimana mereka untuk mengisi perut anak-anak mereka, mengisi perut mereka sendiri ketika mana kelaparan di bulan Ramadan. Kita faham bahawa ketika mana bulan Ramadan ini, seperti di Malaysia sendiri, banyak juadah yang terhidang di pasaran, yang berada di market dan sebagainya, yang lebih menyakitkan hati kita, yang lebih menyentuh hati kita apabila mereka ini melihat lauk-lauk dan makanan itu ada tetapi mereka tak mampu untuk menjamah kerana mereka tak mampu untuk membeli. Jadi ini peranan yang cuba kita mainkan. Kita sediakan makanan-makanan tersebut supaya mereka akan merasai sedikit meriahnya Ramadan ini berbanding dengan hari-hari lain insya-Allah. Saya difahamkan di Syria setakat inilah dengan krisis pelarian yang ada di sana, 3 daripada 4 isi rumah tidak mampu membeli keperluan asas untuk keluarga mereka sendiri. Jadi selain daripada makanan, selain daripada itu, apakah lagi di bulan Ramadan ini yang kita boleh sumbangkan? Mungkin dari segi pakaian ke Ustaz? Okey. Apa lagi? Biasanya fokus kita adalah kita akan terima sumbangan dari bentuk kewangan, dari dana, dan insya-Allah di sana kita akan melihatlah apa sahaja keperluan mereka. Kadang-kadang ada satu keluarga perlukan pakaian sebab pakaian dah lama tak ditukar dan sebagainya. Ada keperluan sebahagian keluarga perubatan dan sebagainya. Insya-Allah kita akan cuba untuk bantu sedaya upaya melihat bagaimana situasi keluarga tersebut insya-Allah. Adakah Pertubuhan Peduli Insan Malaysia mempunyai sasaran untuk dana yang harus dikumpul? InsyaAllah seperti mana yang kita sebut tadi, bahawa kita punya dapur kita mampu kita hidupkan insyaAllah untuk sediakan sekitar 15,000 satu hari. Dan satu hari insyaAllah kita sasarkan sekitar 500,000 lah juadah makanan yang cuba kita keluarkan sepanjang bulan Ramadan untuk mereka insyaAllah. Alhamdulillah. Dan kepada mereka di luar sana yang ingin menginfak kepada rakyat pelarian Syria dan juga menyokong
Pertubuhan Peduli Insan Malaysia ini, macam mana boleh mereka lakukan? Okey, baik, insya-Allah seperti mana yang terpapar di kaca TV kita, insya-Allah melalui akaun bank kita boleh lihat dan kita boleh salurkan terus di sana, ataupun untuk mengetahui lebih lanjut tentang kempen-kempen kita dan sebagainya dan apa yang berlaku di Syria, boleh juga buka melalui kita punya website kita www.peduliinsan.org. Alhamdulillah. Jadi terima kasih Abang Luqmanul Hakim di sini ya. Jadi kepada rakyat Malaysia di luar sana, kita sedang berpuasa, berada di Ramadan yang mulia. Bila kita pergi ke bazar Ramadan, kita nampak kita begitu bertuah bumi Malaysia ini. Mungkin pesanan Tuan Luqman kepada rakyat Malaysia di luar sana. Okey, baik. Pertama sekali saya nak kongsikanlah macam mana apabila kami selalu kerap pergi sana, apa perbezaan antara kita dengan mereka. Ketika ini kita melihat ketika mana sampai waktu petang, kita akan terfikir apa kita nak makan petang ini. Sebab makanan terlalu banyak. Nak pilih yang mana satu. Tetapi berbeza dengan saudara-saudara kita yang berada di Syria. Mereka akan tertanya-tanya, apa yang kita nak makan? Kerana mereka tiada apa untuk dimakan. Jadi itu sesuatu yang, soalan yang sama, konteks yang berbeza, tetapi sesuatu yang apabila kita tahu sesuatu yang cukup menyedihkan kita. Tepat sekali. Jadi untuk orang ramai untuk menderma, mereka digalakkan untuk menderma secara dana sahaja atau mungkin ada cara lain untuk Okey, untuk Ramadan ini kita hanya buka untuk dana sebab masanya terlalu suntuk. Kalau benda-benda lain tu perlukan masa untuk sampai. Dan insya-Allah kalau dana tu memang setiap hari kita akan sampaikan kepada mereka dan dapat terus dilaksanakan insya-Allah. Macam mana sambutan rakyat Malaysia apabila kontingen kita sampai di sana? Alhamdulillah, memang sangat, kita fahamlah selama 11 tahun kita bekerja untuk Syria ini, memang rakyat Malaysia sangat-sangat memberi respon yang cukup baik. Bagaimana mereka dan orang Syria dan pelarian Syria ini seakan-akan satu keluarga yang walaupun jaraknya beribu kilometer, walaupun bahasanya berbeza, tetapi penerimaan dan sokongan ini sangat-sangat tidak berbelah bagi. Alhamdulillah. Saya pun tak tahu kenapa, mungkin sebab Ramadan kot, bila saya dengar penceritaan daripada Tuan Luqman, saya pun bergenang air mata saya bila kita terkenalkan mereka yang kurang bernasib baik di sana. Mereka tidak meminta peperangan, tapi peperangan telah pun sampai. Inilah ujian Allah SWT untuk rakyat Syria. Jadi terima kasih Tuan Luqman dan juga terima kasih Persatuan Peduli Insan Malaysia ini di atas usaha selama 11 tahun. Jadi untuk rakyat Malaysia di luar sana, inilah orang yang kita sepatutnya bantu. Jadi hulukan dana seikhlas yang boleh di Ramadan yang mulia ini. Terima kasih sekali lagi Tuan Luqman. Terima kasih kembali. Kita akan berehat seketika di Malaysia hari ini, dan selepas ini bukan saja kita membantu mereka di luar negara, tapi di dalam negara juga kita boleh hulukan bantuan. Semuanya selepas ini. Baik, terus bersama kami di Malaysia hari ini, kita nak bawakan berkenaan dengan dana wakaf pembinaan Masjid Al-Ulum wa Thayyibah di Pantai Remis Perak. Sudah bersedia bersama kita Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi, pendakwa bebas merangkap Duta Khas Jawatan Kuasa Pembangunan Masjid Al-Ulum wa Thayyibah Pantai Remis Perak. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa Ustaz. Baik, kita terus nak bawakan berkenaan dengan usaha yang dilakukan oleh Madrasah Darul Ulum wal Qiraat ini untuk membangunkan Masjid Al-Ulum wa Thayyibah di Pantai Remis Perak. Bagaimana mungkin Ustaz boleh kongsikan pengenalannya terlebih dahulu? Silakan. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ashabihi wa man tabi'a wala. Masjid Al-Ulum wa Thayyibah ni sekarang ni kita dalam proses untuk membangunkan masjid Madrasah Al-Ulum wal Qiraat. Sekarang ni sedang dalam proses untuk membangunkan masjid Al-Ulum wa Thayyibah yang kita dapat kelulusan daripada pembinaannya pada tahun 2020 daripada Majlis Agama Islam Negeri Perak dan beroperasi di Kampung Tebuk Yan 2 di Pantai Remis Perak. Jadi saiz keluasan tanah tu lebih kurang 4.2 ekar. Dan subhanallah, masjid yang kita bangunkan ini bukan sekadar untuk kita buat solat berjemaah, tapi dia juga untuk kita isi dengan khusus pengajian tahfiz Al-Quran, kursus haji umrah, pengajian hadis dan salat Muhammad. Banyak program-program yang kita akan susun pada bulan Ramadan terutamanya, dan akan menempatkan mampu untuk menempatkan sekitar 3,000 ataupun 5,000 jemaah pada satu-satu masa untuk keseluruhan masyarakat di sekitar tersebut yang berjumlah 17,000 penduduk. Jadi insya-Allah kita telah pemula program pembangunan ini semenjak tahun 2020 lagi, dan kita jangkakan untuk kita siapkan pada tahun 2022 ini. Dan insya-Allah bila kita siap nanti, dia bakal kita menyediakan kemudahan lengkap
untuk keperluan jemaah untuk datang solat, untuk kegunaan pelajar. Dan sekarang ni kita dah ada pelajar dan nanti bila kita siap, kita akan menempatkan 300 pelajar di madrasah ataupun di masjid ini dan siap dengan dewan solat, dewan madrasah, dewan kuliah, bilik mesyuarat, bilik jenazah, bilik rumah penginapan untuk musafir, tandas yang bazar keluaran madrasah dan lain-lain lagi insya-Allah. Dan kita juga Salih Ala Muhammad sekarang ni menyediakan pengajian tahfiz Al-Quran seperti yang tuan-tuan tengok tu, dan kita pengajian kitab Taurat yang turut kita sediakan untuk menyambung usaha para alim ulama silam bagi menyampaikan ilmu yang bermanfaat dalam membentuk kehidupan sosio agama masyarakat Islam khususnya di Pantai Remis Perak ini insya-Allah. Insya-Allah Ustaz. Dan setakat ini mungkin kita boleh kongsikan perkembangan kutipan dana yang disumbangkan oleh orang ramai dan berapa banyak lagi yang diperlukan Ustaz? Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang menyumbangkan semenjak daripada awal pembangunan kita, masya-Allah, dan kita telah pun mendapat kutipan sebanyak 13 juta ringgit dengan matlamat keseluruhan untuk 25 juta. Jadi ada baki lagi 12 juta yang masih kita perlukan. 141 tiang telah kita pasakkan. Sekarang sedang bangunkan kubah masjid. Dan tuan-tuan sekalian, semualah kalau orang datang ulang-alik ke masjid untuk bersolat ataupun beribadat di masjid itu kita dapat pahala. Di Masjid Al-Ulum wa Thayyibah ni lagi special, akan dibuka hampir 24 jam dengan pengajian-pengajian terutama hafazan Al-Quran yang kita akan menumpang manfaatnya anak-anak kita ni menghafaz dan Ustaz Ismat mengulang-ulang Al-Quran pada setiap huruf yang mereka baca tu akan kita tumpang insya-Allah. Jadi saya macam itulah saya minta sahabat-sahabat sekalian untuk terus memberikan sumbangan kepada kita Salih Muhammad. Dan pada waktu ini juga Salih Muhammad, mungkin bulan Ramadan yang penuh dengan barakah ini, ingatlah jasa ibu dan ayah kita yang membesarkan kita. Mungkin pada waktu ini kita bagi sikit sumbangan Salih Muhammad yang mungkin kita ada buka satu lot wakaf bernilai RM1,500. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan mampu untuk bagi RM1,500, Alhamdulillah. Tak mampu, tuan-tuan split pada 10 bulan yang tuan-tuan boleh bagi RM150 setiap bulan. Dan mungkin anak-anak boleh himpunkan duit sedikit dan niatkan pahala dan ganjaran itu untuk ibu dan ayah kita. Sama ada yang masih hidup ataupun lebih-lebih lagi yang telah meninggal dunia. Sebagai sedikit nak membalas jasa walaupun setitik peluk, tak mampu kita balas ibu kita melahirkan Salih Alaihi Wasallam kita suatu ketika dulu dan susah payah ayah kita membesarkan kita untuk jadi macam mana kita ada sekarang ni. Wallahualam. Baik, insya-Allah. Dan sedikit pesanan daripada Ustaz sebelum kita berakhir berkenaan dengan sumbangan yang diperlukan ini bagi kita mengumpul sama-sama dananya. Silakan. Tuan Salih Jemaat Nabi SAW sebut tentang amalan-amalan yang tidak akan terhenti, yang tidak akan terputus walaupun tuan-tuan telah kembali ke rahmatullah, berada di alam kuburan. Antaranya ialah Salih Alaihi Muhammad, masjid-masjid yang dibangunkan. Yang kita nak buat ni bukan rumah orang, tapi kita nak buat rumah Allah. Yang berlaku di dalamnya selesai amalan-amalan yang akan dilakukan oleh para jemaah, para penghafaz Al-Quran dan sebagainya. Ambil manfaat itu dan jangan lepaskan peluang dan lepas peluang yang Allah berikan kepada kita pada hari ini. Kalau tuan-tuan Salih Alaihi Muhammad, Allah sebut dalam Quran, fastabiqul khairat, bersegeralah untuk mengambil manfaat atau melakukan kebaikan-kebaikan. Insya-Allah tuan-tuan jangan risau. Salih Alaihi Muhammad tak pernah rugi orang yang bersedekah. Tak akan jatuh miskin orang sedekah. Bahkan Nabi SAW menyebutkan bertambah, kata Nabi SAW. Tak akan berkurang. Dan Allah menyebutkan tentang bagaimana Allah akan menggantikan dengan gantian yang lebih baik. Bahkan gandaan pahala yang Allah akan berikan 700 kali ganda. Mathalul ladina yunfiquna amwal. Sampai habis, insya-Allah 700 kali ganda Allah akan gantikan dengan sedekah-sedekah yang kita. Ada nombor telefon kat situ tuan-tuan. Ya, boleh kontak Ustaz Maulana, Ustaz Bat, tuan-tuan boleh mai ziarah. Boleh masuk website, insya-Allah. Yang paling penting, jangan lepaskan peluang istimewa pada bulan Ramadan ini, insya-Allah. Insya-Allah, mudah-mudahan semua daripada kita ini boleh menerima manfaat daripada apa yang telah kita sumbangkan. Terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi bersama kita berkenaan dengan wakaf dana ini. Itu dia tadi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik. Kita dah sampai ke penghujung siaran nampaknya hari ini. Ngam-ngam ke penghujung siaran. Ya, kita membina rumah Allah, bukan rumah sendiri. Jadi di bulan Ramadan yang mulia ini, insya-Allah kita bersumbang sama-sama untuk kesejahteraan masjid ini, Ulul wa Thayyibah. Baiklah, untuk Jumaat esok, satu topik yang istimewa, laporan eksklusif iaitu kejayaan pembedahan bayi kembas yang peramatan pertama di Malaysia. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.